Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal mukarrabin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa. Tidak ada satu yang berlaku di dunia ini melainkan dengan senya izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser pasir-pasir di lautan, tidak jatuh dedaunan, wala ratbin wala yabisin, baik yang mana daun itu masih basah ataupun sudah kering, illa fi kitabim mubin, melainkan dalam pengetahuan, dalam lauh mahfuz telah tertulis bahawa di dalam pengetahuan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah menyia-nyiakan dirinya, menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu sekali-kali putus daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kerana sungguhnya Allah SWT itu mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Jadi Allah adalah zat yang menghapuskan dosa. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi rahimahumullah, Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wa dhanubah, aduh banyak dosa, kata ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Rasulullah, banyak dosa aku ni. Kan kita 10 hari cuti ni, kisah ni saya baca mandi maghrib pun tak basah tadi. Jadi seorang sahabat kata, wa dhanubah, banyak dosa. Nabi kata, apa yang kau ngeluh ni? Apa yang kau ngeluh ni? Kata, aku banyak dosa. Iyalah. Nabi kata, engkau baca doa ni, Allahumma maghfiratuka, Allahumma maghfiratuka, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kemaafanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu itu aku lebih harapkan berbanding dengan amalku. Amal kita ni dah lah tak banyak, kan? Kena cuti pula. Oi, resah betul walaupun 10 hari. Resah. Amal tak banyak, yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmat aku meluas, melingkupi setiap sesuatu. Batu kita ni adalah pendosa-pendosa. We are sin brothers.
Salah tu kata itu Jawanya macam tu. Kan kita ni pun orang kata orang-orang dosa. Jadi yang kita harapkan adalah rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas mana kita baca 5 orang di kalangan yang kita kata hasil daripada dakwah Nabi, walaupun tidak dikeluarkan secara terus, tapi Nabi SAW, dan berita gembiranya malam ni kan kita lalu juga Isra' Mi'raj. Tu yang bestnya tu. Kan Haji Aim dah senyum depan, dia dah toleh dah tu. Muka serat sebelah. Jadi memang ngam lah. Memang Allah SWT tu dia sayang kat kita. Dia bagi juga cerita sikit lepas ni tentang Isra' Mi'raj. Memang baunya Pak Gani kita dah unik dengan Haji Isa ni, bila kita nak buat ni? Kan rupa-rupanya Allah dah hantar dah cerita malam ni, insya-Allah. Jadi 2 dalam 1 lah. Ceramah Isra' Mi'raj pun sekali. Memandangkan cuti lama, jadi kita cerita jamak takdim lah, cerita awal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 6 jiwa yang baik daripada Yasrib. Sebelum ni kita dengar daripada Aus. Orang Aus. Orang Aus dia ada Aus, Alif, Waw, Sin dan juga Khazraj. Yang 6 orang ini adalah orang Khazraj. Yang 2 orang kita dah cerita sebelum ni yang masuk Islam dengan Nabi. Yang ni 6 orang adalah daripada Khazraj, daripada Madinah juga. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian. So 10 tahun kemudian dah habis. Ini masuk tahun ke-11 kenabian. Bertepatan dengan bulan Julai tahun 620 Masihi. Ada orang tanya, dah kurun ke-6 Nabi ni, dapat Nabi kurun ke-6? Ya, kurun ke-6 iaitu Masihi. Sekarang ni kita kalau ikut kurun ke-20 lah, maknanya 2020. Tu dia. Itu kalau Masihi. Kalau ikut Hijri 14. Dakwah Islam memperolehi benih-benih unggul yang kemudian begitu cepat berubah menjadi pohon-pohon yang tinggi menjulang. Dia bahasa balaghah ni, bahasa sastra. Jadi benih-benih tadi itu menjadi pohon-pohon yang tinggi menjulang. Di bawah naungannya yang rimbun, umat Islam dapat melepaskan diri daripada pelbagai deraan kezaliman yang menerpa mereka selama bertahun-tahun. Dalam menghadapi pendustaan dan halangan dari jalan Allah yang selama ini dilakukan oleh penduduk Mekah, baginda keluar menemui kabilah-kabilah pada malam hari yang gelap, sehingga tidak ada seorang pun daripada penduduk Mekah yang musyrik itu dapat menghalangi usaha baginda untuk menemui kabilah-kabilah tersebut. Ini adalah salah satu tindakan bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam, baginda keluar dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Ali hingga ke perkampungan Bani Zahal dan Bani Saiban bin Sa'labah. Dia sampai satu kawasan itu. Baginda berbincang-bincang dengan semua penduduk yang ada di sana tentang Islam. Sempat terjadinya soal jawab dan perdebatan lucu antara Abu Bakar dengan salah seorang daripada Bani Zahal. Sebab Abu Bakar ni, sebelum ni kita dah sebut, Abu Bakar ni dia pakar tentang kaum tu, bahasa kaum tu, keturunan kaum tu, apa culture kaum tu, semua dia tahu. Sementara itu Bani Syaiban memberi reaksi yang amat positif. Namun mereka masih belum membuat keputusan untuk menerima Islam. Kalau ada yang masuk tadi dia dengar positif tu, kita kena ulang balik kat dia. Kalau masuk tadi dia tapi tak ada orang masuk kan. Jadi jangan sebut dengan dia positif. Nanti dia pelik. Ustaz positif. Seterusnya Rasulullah melalui jalan bukit di Mina. Kita tahu Mina kawasan dia yang bukit tu dipanggil Jabal Korban, yang belah kiri tu. Kanan ni Muzdalifah, yang kita ambil batu tu. Kan? Yang kiri sikit Jabal Korban, sebelah tu Mina. Jadi kita biasa naik bas kan, kita QR pusing, dia dekat je. Kan, daripada Muzdalifah ke Mina tu dia dekat je, 3 km je. Tapi nak pusing kan. Tunggu giliran, tak jauh.
Sampai di suatu tempat bernama Aqabah. Di sana sayup-sayup baginda mendengar suara beberapa orang lelaki yang sedang bercakap-cakap. Baginda mendatangi sumber suara lalu menyapa mereka. Tengok mana dia bersuara dengar. Ternyata mereka adalah pemuda Yathrib yang berjumlah 6 orang. Sebab amalan haji itu diikut sebiji lah. Amalan haji itu dia ada duduk kat Mina, kan? Lepas tu Aqabah ni tempat lontar jamrah tu. Kita tengok yang 4 tingkat tu. Tu di situ dia ada Kubra, Usta dan Aqabah. Jadi kita tengok situ kan, tempat lontar tu. Yang kita imagine benda tempat lain pula. Ni Aqabah tu tempat lontar jamrah tu. Jadi ternyata mereka adalah pemuda Yathrib yang berjumlah 6 orang. Mereka semua berasal dari kaum Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zararah, Auf bin Haris bin Rufa'ah bin Afra, Rafi' bin Malik bin Ajlan, lepas tu Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi. Nun alif baya, bukan nun baya macam Nabi Muhammad tu kan. Dia nun alif baya, Nabi. Dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. 6 orang. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penduduk Yathrib apabila mereka terlebih dahulu mendengar pernyataan sekutu-sekutu mereka, iaitu Yahudi Madinah, bahawa salah seorang Nabi akan diutus pada zaman itu. Jadi dekat Madinah masa itu ada Yahudi, dekat Mekah pun ada orang Yahudi. Kemudian pernyataan yang mereka dengar adalah Nabi itu akan muncul. Kemudian Yahudi akan mengikutinya dan Yahudi akan membunuh penduduk Yathrib, dan Nabi itu seperti terbunuhnya kaum Ad dan juga Iram. Iram, yang itu Iram dalam surah Wal Fajr tu. Iramadatil iman, Iram tu. Alif Ra Mim. Iramadatil iman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercampur dengan ke-6 orang tadi, baginda bertanya kepada mereka, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami orang Khazraj." Baginda bertanya lagi, "Adakah kamu termasuk penyokong Yahudi?" Maksud baginda adalah mereka ni termasuk sekutu Yahudi ke? Kalau perang Yahudi ni bantu ke? Mereka menjawab, "Ya, benar." Rasulullah SAW pun bertanya, "Maukah kamu duduk dahulu sehingga aku dapat berbincang-bincang dengan kamu?" Mereka menjawab, "Baiklah, tiada masalah." Jadi orang Madinah ni sebelum masuk Islam dia dah baik. Ke-6 orang itu duduk bersama Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menjelaskan hakikat Islam, apa benda Islam ni sebenarnya, dan dakwahnya kepada mereka. Baginda juga mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, sekaligus membacakan mereka beberapa ayat Al-Quran kepada mereka. Dalam tempoh 11 tahun beberapa ayat Al-Quran telah turun. Ayat-ayat Al-Quran itulah telah dibacakan kepada orang-orang. Setiap orang yang Nabi jumpa, Nabi akan bacakan ayat Al-Quran. Selepas itu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, "Demi Allah, kamu tahu hai kaumku, sesungguhnya orang ini adalah Nabi yang diancam oleh Yahudi." Sebab nanti kata, kalau kami dapat bunuh Nabi, kami akan bunuh kamu juga. Maka jangan sampai Yahudi mendahului kamu untuk mengimaninya. Ke-6 orang itu segera menyambut dakwah Rasulullah sekaligus menyatakan diri memeluk Islam. Jadi sebelum orang Yahudi dapat memenangi menguasai Nabi dan akan bunuh diorang, baik diorang beriman dengan Nabi dulu. Ternyata mereka berenam termasuk dalam kalangan orang yang cerdik pandai dalam kalangan masyarakat Yathrib. Yathrib iaitu orang Madinah. Yathrib tu Madinah. Mereka sudah biasa menyertai perang saudara antara Aus dan Khazraj, seperti yang telah diceritakan sebelum ini, dan kobaran dan berkobar-kobar semangat mereka itu masih menyala. Mereka juga berharap agar dakwah Islam boleh menjadi sebab terhentinya perang. Jadi orang cerdik ni, kalau dia nampak satu solusi, dia akan ambil satu solusi itu. Jadi orang kurang cerdik, dia akan ambil yang sebaliknya lah.
Ni orang kurang cerdik. Mereka berkata, sesungguhnya kami sudah tidak lagi mempedulikan kaum kami dan kaum-kaum yang terlibat dalam pemusuhan dan keburukan. Semoga melalui dirimu, wahai Rasulullah, Allah akan menyatukan mereka kembali. Sebab kami tak tahu punca. 7 keturunan Aus dan Khazraj bala, gaduh, perang tanpa punca. Kami pening. Asal gaduh ni? Entah, dulu gaduh kita gaduh lah. Tak ada punca. Pelik. Jadi mereka ni mesti ada satu benda. Pasal apa yang Nabi dakwahkan tu macam clear. Kami akan membawa kepada keadilan, daripada jauh daripada perzinaan, memelihara hak wanita, jauh daripada makan harta anak yatim, makan riba. Jadi nampak benda ni nampak adil. Kan? Kalau dikata human right tu, kalau kita nak kata hak asasi manusia tu nampak terpelihara dengan agama Islam. Kami akan mendatangi mereka dan mendakwah mereka untuk mengimani urusan yang kamu bawa ini. Kami akan tawarkan agama ini kepada mereka sebagaimana kami menyambutnya daripadamu. Jika ternyata benar Allah menyatukan mereka atas agamamu, maka sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mempunyai kemuliaan melebihi dirimu. Sekembalinya 6 orang itu ke Madinah, mereka membawa risalah Islam ke sana, sehingga tidak tersisa satu pun rumah orang Ansar melainkan di dalamnya disebutkan tentang Rasulullah. Jadi 6 orang tadi tu campur 2 orang Aus tu pergi balik buat dakwah. Jadi dakwah ni adalah sifat Nabi, telah menjadi sifat orang ahli Madinah. Dakwah ni menyampaikan apa ni? Tabligh menyampaikan dakwah tu kerja Nabi. Dakwah tu apa? Kerja Nabi. Selingan dalam tempoh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ni, sebelum ni Nabi dah kahwin dengan yang dinamakan Saudah. Saudah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha pada bulan Syawal tahun tersebut. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, musim haji itu yang tadi itu, Syawal sebelum tu, iaitu tahun ke-11 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Aisyah As-Siddiqah. Dia ambil nama daripada ayahnya As-Siddiq, gelaran itu. Ketika itu Aisyah adalah gadis perempuan berusia 6 tahun. Namun demikian Rasulullah mula membina rumah tangga atau dipanggil aris, maknanya menyambut pengantin perempuan ke rumah lelaki berumur 9 tahun. Ketika bersama Aisyah ketika di Madinah, iaitu pada bulan Syawal tahun pertama Hijrah. Jadi 11, 12, 13 tahun pertama Hijrah. 6, 7, 8, 9. Ketika usia Aisyah 9 tahun. Jadi duduk dengan Nabi pun 9 tahun, Nabi wafat dan Nabi SAW telah lahirkan satu ulama daripada wanita yang namanya Hadrat Aisyah. Jadi kalau anak kita nak belajar agama, nak belajar hafizah, nak belajar alimah, nak menghafal ni, hantar dia umur 9 tahun. Kan dia dah matang. 9 tahun ni biasanya umur bermulanya dia balik. Masa itulah dia cergas. Jangan dah hantar, saya nak hantar belajar, anak saya belajar berapa? 20 tahun. Dah dia gatal nak kahwin, baru nak hantar belajar. Susah lah. Ustaz macam mana Ustaz? Tak nampak jalan lah. Nampak Ustaz kali senang. Habis lain nak cerita dia. Kan? Patutnya umur hantar muda dia tak fikir apa lagi. Dia fikir belajar je. Itulah. Tapi yang dikatakan oleh orientalis, orang yang pengkaji barat ni, dia kata apa? Nabi ini gila seks, na'udzubillah. Kan? Tidak ada niat Nabi, melainkan Nabi nak lahirkan orang yang, sebab orang yang duduk dengan Nabi ni, orang yang rapat dengan Nabi ni, orang tahu apa dalam Islam ni kan dia ada apa nama apa? Ibadat. Ibadat ni 1/3 je. Ibadat ni 1/3.
3 je. Yang lain tu apa dia? Munakahat, muasyarat, muamalat. Jadi ini semua yang berkaitan dengan yang orang yang hampir dengan Nabi. Siapa yang paling hampir dengan Nabi? Isteri Nabi. Siapa yang paling muda? Hadrat Aisyah. Seorang tu je lah yang muda, yang lain tu semua janda. Dia panggil Nabi ini adalah kafilul aramil, orang yang menjaga janda-janda, yang mengambil tanggungjawab ke atas janda-janda. Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit lagi sempat insya-Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti mana kita tahu, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi sebagai tasliyah. Yang ini panggil tasliyah itu menghiburkan hati Nabi selepas kewafatan 2 orang yang Nabi kasihi, yaitu Hadrat Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada peringkat di mana dakwah baginda mulai merentas sebuah jalan antara siksaan dan kemenangan, serta mula lahir menjadi bintang-bintang kecil yang berkelip-kelip di ufuk nan jauh, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang dia panggil perjalanan kekasih bertemu kekasih. Perjalanan kekasih bertemu kekasihnya. Berkaitan pemastian waktu terjadinya Isra Mi'raj, para ulama memiliki pendapat yang berbeza. Kalau di sini dalam kitab ni ada 6, yang kita ambil dalam takwim kita pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga tu pada tarikh dia lah. Pada tahun dia tu wallahu alam. Pada tarikh dia tu kita ambil pendapat yang ketiga. Pertama, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Rasulullah dengan kenabian. Jadi ini pada ketika Nabi umur 41 lah, tahun pertama kenabian. Sebab kita dah cerita sebelum ni, sebelum tempoh Nabi nak betul jadi Nabi itu, Nabi melalui beberapa fasa yang Nabi nak bunuh diri. Tiap kali Nabi kata, tiap kali aku naik nak terjun, Jibril datang. Kan? Percayalah bahawa engkau adalah insan yang terpilih. Teringat tak jadi nak terjun. Kan? 2-3 kali. Kan? Lepas ni imam tiba-tiba ya dah biasa datang, Tok Bilal dah biasa datang. Tiba-tiba esok datang-datang orang tengok, Lal, kenapa Lal? Kan? Lepas azan balik dia seorang-seorang kan. Lupa 17 hari bulan tutup. Payah, kita dah biasa buat. Orang dah biasa buat, tiba-tiba dia macam tak boleh nak cakap. Saya tak boleh nak bayang esok tu jadi macam mana. Hari esok tu, Selasa yang biasa ke Selasa yang lain? Kan? Allahu Akbar. Pendapat ini dipilih oleh Imam Tabari. Jadi pendapat ni tertolak lah, sebab tahun pertama kenabian itu tidak munasabah lah. Kan? Sebab Nabi pergi Isra Mi'raj ini dia ambil apa? Ambil solat. Jadi tahun pertama mana ada solat lagi? Mana solat yang 5 waktu tu? Yang ada solat yang kita cerita sebelum ni, kan? Ya ayyuhalladzi wasabbihuhu bukratan wa asila. Kamu bertasbihlah kepada Allah siang dan malam. Maknanya awal Islam yang ada sembahyang siang, sembahyang malam. Tu je ada. Siang dia boleh sembahyang dipanggil 4 rakaat, malam dia 2 macam tu. Itu je yang ada. Itu permulaan Islam, permulaan kenabian. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah 5 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Pun tidaklah mustahil lah. Tahun 5 kenabian baru diorang berlakunya hijrah yang Habsyah yang kali kedua tu, yang 103 orang tu. Pun belum lagi ada kefarduan sembahyang, kefarduan solat. Pendapat ini dirajihkan oleh Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam ke-27 bulan Rejab. Macam kita tengok dalam takwim kita, dalam kalender kita, 27 Rejab. Kalau ikut sini 22 hari, 22 bulan, 22 Rejab, 27 Rejab, 22 hari bulan
Mac. Pada tahun ke-10 kenabian. Sedangkan pada 10 kenabian tu baru habisnya pemulauan lembah Abi Talib. Saya suka ulang balik lah supaya pelajaran tu kita ingat kan. Jadi selesai pemulauan Abi Talib tu Ramadan, Rejab, Syaban, Ramadan. Belum lagi tu, tak habis lagi. Kan tak ada, tak berlaku. Pendapat ini dipilih oleh Allamah Al-Mansufuri. Yang keempat, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah. Maknanya tahun 13 kenabian. Cuma 16 bulan, setahun 4 bulan. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Okay? Tahun ke-12 kenabian. Yang kelima, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. 12 bulan. Banyak awal tahun kenabian, lepas tu tahun depan tu Nabi pergi hijrah ke Madinah. Keenam, ada pula yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Sebab Nabi pergi Muharram, Safar, Rabiul Awal tu Nabi. Safar Nabi mulakan perjalanan, Rabiul Awal baru sampai ke Madinah. 3 pendapat yang teratas itu ditolak ataupun dibantah oleh fakta bahawa Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Sedangkan iaitu sebelum solat 5 waktu diwajibkan. Jadi itu tak kenalah. 3 pula yang baki lagi. Di sini tidak ada perselisihan bahawa solat 5 waktu memang diwajibkan pada Isra' Mi'raj. Cuma tak tahu secara tepat bila terjadinya Isra' Mi'raj tersebut. Jadi dalam kitab Tuhfatul Mujtahid, Tuhfatul Muhtaj, dalam karangan Syekh Daud Al-Fatani itu ada menyatakan beberapa hadis yang tersebut dia telah bawa, dia telah susun. Manakala 3 pendapat yang lain, aku belum menemui satu bukti yang kuat untuk merajihkan, untuk menguatkan salah satunya. Jadi 3 yang pendapat yang lagi kemudian tu aku tidak dapat menguatkan salah satu daripada 3 tersebut. Jika ditilik pada konteks surah Al-Isra', dalam penurunan surah Al-Isra' itu sendiri, maka akan ditemui dalil yang menerangkan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada masa yang sangat akhir. Maknanya sikit-sikit, hampir-hampir pada Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan peristiwa Isra' Mi'raj. Banyak ni. Okay, ada semuka tu, sempat kita habiskan. Para imam muhaddisin meriwayatkan keterangan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi seperti mana saya ulang lagi, tarikh tak tahu, tapi terjadi ada. Terjadi itu memang jadi. Jangan tarikh tak tahu, Ustaz. Kan macam mana dia boleh terjadi? Macam virus ni lah, mana dia tahu tarikh? Tahu-tahu jadi je. Dia mana dia tahu tarikh? Tahu-tahu dia jadi je. Para imam muhaddisin meriwayatkan keterangan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Berikut kami sajikan, kami bawakan riwayat tersebut secara ringkas. Bagi saya dia tak berperingkas. Kan? Tapi bagi dia ringkas lah. Pasal dia yang tulis, dia yang susun. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasad baginda. Sebab ada yang menyatakan yang diisrakan itu adalah roh. Yang diisrakan itu adalah roh. Sebab tu patutnya kita tak pelik. Hari ni ada orang hari yang sama dia boleh pergi Mekah balik hari ada. Kawan saya dia ada balik hari pergi Mekah, betul balik hari. Sebab kan bila pergi sana lambat 6 jam. Pada dia patah balik sini. Lambat 6 jam. Hari yang sama. Pelik tak? Tak pelik. Pelik tak? Tak pelik. Tak ada pelik. Ada orang dia pergi balik hari yang sama. Sebab dia pergi tu macam pak untuk saya kan, dia balik daripada USA. Dia balik itu patutnya tarikh 13 daripada sana, tapi sampai sini pun 13. Kan? Jadi dia balik itu dia patah balik, dia terawal. Begitulah yang berlaku. Jadi apa nak pelik?
kalau kita ikut secara logik. Tapi ada yang menyatakan roh saja yang dibawa. Jadi kalau kita baca tafsir, subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah Ta'ala maha suci Allah yang memperjalankan pada waktu malam hambanya. Jadi hamba tu bukan roh orang, benda lah, objek. Dia benda objek, dia benda tu bentuk lah, dia jasad. Menurut pendapat yang sahih, bermula daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram hinggalah yang dipanggil Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, rumah yang suci ataupun rumah yang disucikan, dengan menunggang burak. Burak ni tak besar daripada keldai, tak kecil daripada barol, sedang-sedang. Itu namanya burak. Burak ni dalam hadis warna dia putih. Warna dia putih, ada sayap, dan ditemani oleh Jibril. Di sana baginda singgah sejenak, dan baginda di sana tu maknanya di Baitul Maqdis, dan baginda bersalat bersama para nabi dengan menjadi imam. Itu tanda bahawa Nabi adalah apa dia? Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penutup segala nabi dan penghulu segala rasul. Sementara burak itu diikat pada tali pintu masjid. Dia macam kuda kan? Dia diikat macam biasa, ikat. Kemudian pada malam itu juga baginda di-mi'rajkan. Jadi Isra' ni jalan malam. Malam lah, daripada Baitullah Al-Haram sehinggalah Baitul Maqdis. Baru Mi'raj. Apa Mi'raj? Mi'raj ni naik ke atas. Mi'raj ni naik ke atas. Naik ke atas. Itu Mi'raj. Maka daripada Baitul Maqdis sampailah ke langit dunia. Langit dunia. Jibril minta agar pintu langit dibukakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa nak buka, malaikat ni dalam hadis bagi tahu, malaikat ni dia tak tahu perkara gaib. Bila tak tahu perkara gaib, bila sampai pintu, dia tanya siapa? Dia tanya siapa ni? Jibril. Sama kau siapa? Hambanya, nabinya dan hambanya. Tiap tingkat, nanti dia cerita kan, tiap tingkat tu menandakan bahawa malaikat ni tak tahu perkara gaib. Dia bukan dah tahu dah, welcome tak ada. Kan? Tak. Dia bukan macam tu, dia tak tahu. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk Rasulullah. Maka pintu itu pun dibukakan untuk baginda. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam, ayah seluruh manusia, yang dipanggil Abul Bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Adam, lantas Nabi Adam pun menyambut baginda, membalas ucapan salam baginda serta membenarkan kenabian baginda. Di sana Allah memperlihatkan roh para syuhada kepada Nabi Muhammad dari sisi kanan baginda, dan roh orang yang sengsara dari sisi kiri baginda. Roh orang syuhada macam ni, begitu tenang dalam burung-burung yang hijau, masya-Allah. Lepas tu roh orang yang sengsara. Seterusnya Rasulullah SAW di-mi'rajkan lagi hingga sampai ke langit kedua. Langit pertama jumpa Abul Bashar, Adam AS. Langit kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Yahya dan juga Nabi Isa AS. Meminta pintu langit dibukakan lagi. Patutnya kalau dah tahu buka je lah. Tak tahu. Penjaga pintu langit tu dia tak tahu. Untuk Rasulullah seperti tadi, di sana Rasulullah melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Baginda bertemu dengan kedua-duanya lalu mengucapkan salam kepada mereka berdua. Nabi Yahya dan Nabi Isa pun menyambut kedatangan baginda, membalas salam baginda dan membenarkan kenabian baginda. Nabi Isa adalah inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan ataupun ciptaan Isa ni macam mana ciptaan Adam. Adam dilahirkan tanpa mak dan ayah, begitulah Isa lahir tanpa ayah. Pelik lagi daripada itu Yahya.
Yahya ni pelik lagi. Sebab apa? Nabi Zakaria dia kata, macam mana aku nak ada dapat anak? Aku ini adalah tua. Wa kanat imraati aqira. Bini aku pula mandul. Lagi pelik. Orang tak ada mak ayah, okey. Lepas tu lahir tak ada ayah. Ini lahir daripada mandul dan mandulah lah. Mandul dan mandulah. Mandulah ni maknanya wanita yang mandul lah. Bukan mandolah bukan. Maknanya wanita yang, tetapi Allah Taala nak bagi tahu sesungguhnya mudah bagi aku untuk ciptakan sesuatu yang daripada tak ada kepada ada pun boleh buat. Apa nak pelik Itu Nabi Yahya. Sebab Nabi Yahya tu nama dia Yahya. Yahya ni yang hidup. Yahya ni apa? Yang hidup. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Aku tak pernah namakan mana-mana makhluk melainkan dia ni Yahya. Sebab pelik. Umpan dia pelik. Kalau dalam tafsir jalan lain bagi tahu, Imam Jalalain bagi tahu umur dia 93 tahun. Tapi boleh dapat anak. Daripada berkat menjaga Maryam alaihissalam. Dia macam saudara lah kalau kita kata. Dia ni macam saudara. Kan? Pasal Maryam ni yang jaga Zakaria. Yang jaga Maryam Zakaria tu. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bila mana dia masuk, tengok Maryam makan buah musim luar musim panas dalam buah musim sejuk. Kan? Ya Maryamu anna laki haza. Maryam, mana kau dapat buah ni? Anna laki haza. Pelik, buah mana kau dapat ni? Qalat huwa min indillah. Maryam pun jawab, dia adalah daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari sana itulah Zakaria pun terfikir, kalau buah musim panas dia dapat musim sejuk, dan masa musim sejuk dia dapat buah musim panas, takkan aku ni yang mandul tak boleh dapat anak? Macam tu fikir dia. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakanlah aku daripada sisimu zuriat yang baik. Itu cerita tentang Yahya dan Isa. Itu dia macam saudara lah. Jangan ini tanyalah, Ustaz, apa Ustaz dua orang lah. Ini saya cerita detailnya. Selepas itu Rasulullah di-mi'rajkan sampai ke langit 3. Di sana baginda melihat Nabi Yusuf. Sama seperti yang lainnya. Kalau nak belajar sabar, buka tafsir juzuk 3 akhir juzuk 12, masuk juzuk 13 sikit, iaitu surah Yusuf. Berapa peringkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam? Pertama, kena penyakit paling parah. Tahu penyakit paling parah? Tahu tak? Kena kencing. Kencing apa? Kena kencing adik-adik. Kena apa? Kena kencing adik-adik. Dia lah. Bukan kencing manis Ustaz, paling parah kencing manis, potong kaki, potong tangan. Tak. Ini dia potong leher kau. Siapa dia? Adik-adik kencing kau. Tu. Adik-adik dia kencing dia. Adik-adik dia 11 orang. Bunyamin duduk dengan ayah dia. Yahuza. Dia telah tipu dia. Nama Yahuza, abang dia. Kita sambung lagi soal sikit. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وبعث مقام محمود الذي وعدته. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam telah dicampak dalam fi ghayabatil jub walquhu fi ghayabatil jub. Kemudian telah dijadikan hamba, subhanallah, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian telah digoda, warawadathu allati wa fi baitihi, telah digoda oleh mak tirinya sendiri, subhanallah. Zalikha ataupun Zulaikha, dalam tafsir Jalalain bagi tahu begitu namanya, Zulaikha ataupun Zalikha. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab, dituduh pula dia yang goda mak tiri dia. Boleh pula mak tiri kata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Sayang kalau orang nak buat khianat dengan isteri sayang, apa nak buat? Sedap je dia. Kan ceritanya begitulah, terjemahnya, tapi ayat ni tadi itulah. Kan. Jadi dia berlaku beberapa fasa yang kita kata kalau kita tak terima kan. Maksudnya kalau saya ni tak boleh terima macam mana tu. Adik-beradik dah satu hal. Lepas tu orang kutip engkau dah kena jual, dah jadi hamba. Dah jadi anak angkat, okeylah sikit, selesa lah, alhamdulillah kan. Anak angkat orang kaya, anak ketua pula. Dah kena goda pula. Baju koyak pula kena tarik. Dia kalau betul goda, kita tak payah koyak baju belakang, koyak baju depan. Kan? Ini kena goda, koyak baju belakang ni. Dah kena goda, kena tuduh pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah kena goda, kena fitnah, disuruh keluar pula. Kan? Dia kata nanti kau keluar. Falamma ra'ainahun falamma ra'ainahun, dia kalau mereka melihatnya, falamma ra'aina, mereka telah melihat kecantikan Nabi Yusuf, qata'na aydiyahun, mereka masing-masing potong jari. Kan? Sebab orang-orang mengata ni, dia kata pandai betul isteri khalifah ni, isteri raja ni pandai betul goda anak tiri sendiri. Oh, pandai betul dia pula tuduh. Isteri dia cerdik tak? Dia kata kau tak tengok lagi Yusuf, tak apa, dia pun buat majlis. Kan, bagi bagi apa, sikin. Mereka tu bagi pisau-pisau, bagi buah. Nanti kau keluar. Ukhruj alaihin, kau keluar nanti. Falamma ra'ainahu, kan, mereka ketika mereka melihatnya, qulna hasyalillah, dia kata subhanallah, ma haza illa malakun karim, ma haza basharan illa malakun karim. Ini kau orang kalau macam ni terliur. Kita biasa tengok perempuan terliur, ini perempuan tengok lelaki
siap telio, siap potong tangan. Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Qalat fadhalikunna allazi lumtunnani fi. Dia kata, dulu kau kutuk aku kan. Dulu kawan-kawan semua ni kutuk aku, sekarang kena balik sendiri. Itu kalau saya terjemahlah, tu terjemah dia. Lumtunnani fi. Dulu kau kutuk aku. Macam itulah. Kena balik. Sebab memang Yusuf ni cantik. Dia kenakan menghitam pula. Dah, dia kata, apa raja kata? Dia ni memang buat hal budak ni. Anak angkat aku ni memang buat hal. Dia kata, baik aku ahabbu ilayya sijin. Baik aku sijin ahabbu ilay. Baik aku duduk dekat penjara lah, lebih baik. Duduk kat luar habis fitnah. Dah lah adik-beradik buat hal. Kena tangkap jadi hamba. Dah jadi anak angkat kena hal lagi. Duduk dalam apa ni? Dalam penjara. Ya, kalau kita baca tu, subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala tarbiyah kesabaran. Fasbir sabran jamil. Isbir sabran jamilan. Kemudian Rasulullah diikmarajkan lagi sampai ke langit keempat. Di sana baginda melihat Nabi Idris. Nabi Idris adalah Nabi yang pertama diutuskan pandai menulis. Adrasa yudrisu Idris. Idris ni yang pandai menulis. Sama seperti yang lainnya, Nabi Idris membalas ucapan salam Rasulullah, menyambut baginda dan membenarkan kenabian baginda. Seterusnya Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai ke langit kelima. Di sana baginda melihat Nabi Harun bin Imran. Sama seperti yang lainnya, Nabi Harun membalas ucapan salam Rasulullah, menyambut baginda dan membenarkan kenabian baginda. Nabi Harun ni adalah orang yang lembut, yang membantu dia adik-beradik dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia membantu Nabi Musa. Selepas itu Rasulullah dimi'rajkan sampai ke langit ke-6. Di sana baginda berjumpa dengan Nabi Musa bin Imran. Tadi Harun bin Imran, adik dia Musa bin Imran. Sama seperti yang lainnya, Nabi Musa membalas ucapan salam Rasulullah dalam firman Harunuhu wa afsahu minni. Harunuhu wa afsahu minni. Harun ni lebih fasih daripada aku, sebab aku dah pelat masa kecil ketika mana Firaun nak cuba uji aku, nak memastikan bahawa aku bukanlah seorang yang akan terbalikkan dia punya kerajaan, maka aku telah makan bara, sebab tu aku pelat. Jadi sama seperti yang lain, Nabi Musa membalas ucapan Rasulullah, menyambut baginda dan membenarkan kenabian baginda. Ketika Rasulullah telah berlalu pergi, Nabi Musa menangis. Beza kan? Tadi 5 langit tadi biasa je. Jadi sampai langit ke-6 ni, Nabi Musa menangis. Maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa. Bukan ada yang bertanya, ada ditanya kepada Nabi Musa, apakah yang membuatmu menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis kerana anak muda ini Muhammad yang diutus selepasku itu, jumlah umatnya yang masuk syurga lebih banyak berbanding jumlah umatku yang masuk syurga. Sebab Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling lama duduk dengan Bani Israel. Bani Israel dia degil, banyak tanya. Orang suruh sembelih lembu, lembu yang macam mana? Kan? Nabi kata lembu lah lembu. Yalah lembu macam mana? Kan? Baqarah, kata baqarah yang macam mana tak? Baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Ambil engkau. Kan? Lembu yang kekuning-kuningan, yang ada belang-belang, yang kau suka tengok. Kan dah susah dah. Orang suruh sembelih lembu je, jangan tanya dah. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tak sembelih lembu sebab banyak tanya. Orang suruh sembelih lembu, kau sembelih je lah. Kan? Banyak tanya. Sembelih lembu yang macam mana? Lembu tu yang boleh. Kan? Allahu Akbar. Tu Bani Israil ni antara umat yang banyak tanya. Jadi kalau ada orang banyak tanya dengan kita, kata engkau ni umat Nabi Musa, banyak nau tanya, buat je lah. Selepas itu Rasulullah SAW dimi'rajkan hingga ke langit ke-7. Ini bukti bahawa langit itu 7. Di sana baginda berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu yang dipanggil bapa
millata abikum Ibrahim. Sama seperti yang lainnya, Nabi Ibrahim membalas ucapan salam baginda, menyambut baginda dan membenarkan kenabian baginda. Setelahnya Rasulullah SAW diangkat hingga sampai ke Sidratul Muntaha, lalu Baitul Ma'mur ditinggikan untuk baginda. Seterusnya baginda dimi'rajkan lagi sehinggalah sampai ke hadapan Al-Jabbar Jalla Jalaluh, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baginda terus didekatkan kepada Allah sehingga hanya jarak tinggal sepanjang 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Walaupun ayat ini ada ikhtilaf, ada takwil yang lain, tapi ini yang mana Syekh Safi Rahman Mubarak Furi yang dapat paling tepat. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adla. Fakana qaba qausain, tinggal sepanjang 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Kemudian Allah mewahyukan kepada hamba-Nya, dia dah guna hamba dah, kan? Asra bi'abdihi, hamba-Nya apa yang telah diwahyukannya, serta mewajibkan 50 kali solat kepadanya. Jadi asalnya 50 kali solat, ataupun kita panggil 50 waktu. Untuk 50 waktu ni ada banyak riwayat. Ada yang kata penurunan dia tu 10 10 10. Ada yang kata turun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 6 8 9 kali. Ada yang macam tu. Jadi riwayat dia banyak. Jadi kalau ada ustaz yang cerita 4 kali turun je, 4 kali kurang je, kita terima. Ada yang kata, ustaz, itu kata 9 kali kurang, 5 tolak 5 tolak 5 tolak 5. Kan? Yang penting daripada 50 turun 5, itu pasti. Jadi Rasulullah pulang sehingga bertemu Nabi Musa. Jadi daripada atas lepaslah Nabi Ibrahim tu. Lepas sampai langit yang ke-6, Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Apakah perintah Allah untukmu? Rasulullah SAW menjawab, untuk melakukan solat 50 kali. Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan daripadanya untuk umatmu. Jadi sebab tajribah, pengalaman Nabi Musa ni dengan umat dia, dia dah tahu dah. Payah. Rasulullah menulis kepada Jibril seolah-olah baginda meminta pendapat Jibril alaihi salam tentang hal itu. Sebab dia dah jadi geng berapa tahun duduk dengan Nabi. Start daripada mula dia nak jadi Nabi tu sampailah sekarang. Kalau kita pernah ambil pendapat 12 tahun kenabian, 12 tahun dah. Dah jadi geng macam Jibril, nak dengar tak? Kan, nak dengar tak? Kita kata Abang Long lah, Abang Long Musa ni beritahu macam mana. Kalau kita kata lain tu lah. Ya, jika kamu mahu, Nabi Jibril kata. Maka Jibril naik semula bersama Rasulullah. Kita habiskan sikit lagi sementara hari sebelum kan cuti ni. Maka Jibril naik semula bersama Rasulullah hingga sampai di hadapan Al-Jabbar Tabaraka wa Ta'ala. Dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Bukhari, pada beberapa riwayat terdapat tambahan, iaitu Allah masih berada di tempat asal. Jadi riwayat Imam Bukhari ni banyak. Saya pun baru baca tentang kitab solah ni. Banyak. Jumlah solat itu dikurangkan sebanyak 10 kali. Yang riwayat ni kata apa? 10 kali. Kemudian Rasulullah turun sampai baginda bertemu lagi Nabi Musa. Jadi dah 5 tinggallah 5. Kepada baginda menyatakan apa yang terjadi. Nabi Musa pun berkata, kembalilah lagi kepada Tuhanmu, mintalah lagi keringanan daripadanya. Kejadian Rasulullah bertemu Nabi Musa dan berhadapan dan menghadap dengan Allah ini terjadi berulang-ulang kali, sehingga Allah menetapkan bahawa salat yang diwajibkan hanya 5 kali sehari. Jadi dalam tu kata berulang-ulang kali. Ada riwayat kata 4 kali, ada riwayat kata tadi 9 kali atau 10 kali, wallahu alam. Tapi yang penting 50 dia jadi 5. Itu yang penting. Sebenarnya Nabi Musa masih menyuruh Rasulullah untuk kembali
meminta keringanan. Namun begitu Rasulullah SAW berkata, aku malu terhadap Tuhanku, aku telah redha dan menerimanya. Kan? Kalau kita sekali dua kali boleh lagi minta. Ini 9 kali kita kata kau ni memang muka meminta betul lah. Kan? Setelah beberapa saat ada seruan yang kedengaran, telah ku tetapkan kewajipan daripadaku dan telah ku ringankan untuk hamba-hambaku. Itulah khamsu salawatin katabahunna ala ummatika. Itu 5 waktu yang aku telah tetapkan ke atas umatmu. Adakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kasar? Jadi cuti kita ni sampailah 26 hari bulan. Saya 27 tu ada ceramah Isra Mi'raj dekat mana tu? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kat Molek sana. Jadi ngam lah 27 tu dah ada tarikh kan. Pagi mungkin di ni sekolah ni. Sekolah apa nama? Saya selalu lupa nama sekolah ni. Datuk Bendahara. 27 tu pagi. Lepas tu malamnya di sana. Di Air Molek, insya-Allah 27 tu. Jadi kita akan jumpa lagi insya-Allah pada tarikh 30 hari bulan jika diizinkan Tuhan insya-Allah. Ini 16, 23 kita cuti, 30 kita akan jumpa lagi. So satu sesi lah kita cuti. Boleh imam ni pengurusi. Kan. Tapi kalau gaji nak jalan dia okey. Kan kata imam jalan gaji, Tok Bilal Noja takkan yang comah tak jalan. Janganlah ustaz ni. Sebab dia cuci darurat kan. Cuci darurat dia kena bayar penuh payment. Jadi ada khilaf, adakah Rasulullah melihat Allah Taala dengan mata kasar tu? Itu dalam syarah Abi Daud panjang cerita dia. Dalam Jami' Imam Tirmizi pun panjang, ada beberapa pendapat. Jadi yang ni telah disimpulkanlah, pendeklah sini. Jadi itu kita boleh baca. Mungkin kita akan kita akan skip lah. Jibril mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ada beberapa cerita yang berlaku khilaf dalam hadis dan juga ayat Al-Quran. Tapi Imam Syekh Taufiq Rahman Mubarakfuri telah ringkaskan. Jadi kita boleh baca sementara cuti ni beberapa kisah tu. Semoga Allah SWT jadikan kita ni baru Isra Mi'raj lah, baru dapat semayang lah kira kan. Sebab esok cuti, jadi kita semayang macam permulaan Kota Mekah lah. Okay. Semayang kat rumah baik-baik kan. Kita rancang bangunkan keluarga kita, ahli keluarga kita. Ni peluang. Ni semua ada khair, ada kebaikan daripada Allah SWT. Jadi kita ikut je yang telah dikeluarkan fatwa, apa yang telah disarankan, ini pasti saja ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui yang terbaik untuk kita, dan Allah Taala sembunyikan hikmah-hikmah ni di sebalik perintah yang berlawanan dengan nafsu kita. Insya-Allah kan. Macam mana perjanjian Hudaibiyah, Umar sendiri tak boleh terima, tapi Abu Bakar dengan tangannya bagi tahu pasti ada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok lepas 10 hari orang mungkin 10 sah dipenuh. Amin lah. Kan kata pelik kan, dia tak boleh 10 sah ni kita penuh insya-Allah. Kan duduk kita punya kelas, kita punya haji apa ni, tak sempat nak sedia cawan lah. Tak cukup cawan lepas ni insya-Allah. Kan lepas ni sponsor memang lepas ni mungkin sop kambing ke. Datuk Zubir dia dah senyum ni. Kan lepas ni memang Allah Taala akan mudahkan dan murahkan rezeki kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sungguhnya kami rindu akan rumah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sungguhnya rumah-rumah-Mu ya Allah adalah rumah orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau berilah kami kesabaran ya Allah untuk kami menghadapi semua yang ini ya Allah.
Semuanya hanya daripada-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kami ya Allah melainkan dengan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, beri ketabahan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami bukan meninggalkan rumah-Mu ya Allah, tapi hanya senyap ya Allah, perintah daripada ya Allah orang yang lebih berkuasa daripada lebih berkuasa di negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga kami taat dengan keputusan ini ya Allah. Kau beri kami sifat taat ya Allah. Kau beri kami sifat ketaatan ya Allah. Kau beri kami sifat ketakwaan padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, walaupun kami jauh daripada rumah-Mu ya Allah, jangan Kau jauhkan kami daripada diri-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dekatkan kami daripada-Mu ya Allah. Semua ujian-ujian ini untuk melihat kami ya Allah. Adakah kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah, atau kami semakin jauh daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, besarkan ganjaran pahala kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami besarkan ganjaran pahala kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, besarkan sifat kesabaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau terbiahlah kami ya Allah dengan terbiah ya Allah seperti yang Kau terbiah pada Rasul dan juga pada Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.